Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wal basair wa diya'iha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa ala man ala darbihi sar ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Waalaikum warahmatullahi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung pada perbahasan berkenaan tafsir surah Al-Ikhlas. Sambung kita pada siri yang ketiga yang kita tangguhkan pada Jumaat yang lalu, pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kita sudah membahaskan tentang makna kul dan huwa. Kita tangguhkan pada perbahasan tentang Allah. Perbahasan tentang kalimah Allah. Perbahasan tentang kalimah Allah. Kita pun pada masa kini sedang hangat juga mendengar perbahasan tentang kalimah Allah, tentang kalimah Allah. Dari perbahasan-perbahasan yang kita lihat ke udara ataupun ke media sosial dan sebagainya, berbetulan dengan itu juga kita sambung pada kalimah Allah dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah, dia ialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Esa. Jadi Allah adalah nama bagi zat, ismul li zat, satu nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang merangkumi di bawah nama-nama itu, di bawah nama itu segala nama-nama kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang lain, segala sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lain. Maka kerana itu Imam Ibn Ajibah mengatakan Allah ialah al-ma'bud bil haqq, satu nama merujuk kepada yang disembah dengan sebenar-benarnya. Al-ma'bud bil haqq, satu nama yang menunjukkan kepada zat yang ma'bud bil haqq, yang disembah dengan sebenar-benar sembah. Al-wajibul wujud, yang wujudnya itu secara hukum akalnya wajib. Dari sisi apa? Dari sisi hujah akal kepada adanya makhluk. Bila adanya makhluk maka difahami daripada adanya makhluk adanya Maha Pencipta. Daripada difahami adanya Maha Pencipta ini, maka Maha Pencipta ini sudah tentu wajib wujud.
Kerana wujud ini ada yang wujud yang mungkin dan ada wujud yang wajib. Di wujud yang mungkin ialah wujud yang sebenarnya tidak ada. Wujud yang mungkin sebenarnya ialah wujud yang tidak ada, kemudian diadakan, maka disebut sebagai wujud yang mungkin. Sebenarnya dia boleh ada, boleh tak ada. Sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada, sudah tentulah tak ada dulu. Jadi sifat asal bagi mungkin ini secara hakikatnya ialah tak ada. Mungkin ini tak ada. Kemudian diadakan setelah ada, diadakan setelah tidak ada kepada ada. Jadi apabila adanya mungkin dalam bentuk kewujudan mungkin ini ataupun dalam bentuk baharu ini, maka sudah tentulah menunjukkan kepada Maha Pencipta. Kerana benda yang tidak ada kemudian ada, ataupun hudus, berubah-ubahnya alam ini, ataupun tidak ada kepada ada, itu menunjukkan kepada adanya Maha Pencipta. Maha Pencipta. Kerana adanya benda yang baharu ini, berubah-ubah. Jadi yang tidak ada kemudian ada yang mengadakannya, maka yang mengadakannya itu ialah pihak lain selain daripada mungkin itu. Kita boleh meletakkan andaian bahawa benda yang boleh ada, boleh tidak adanya ataupun makhluk ini, macam mana kita kata dia boleh tidak ada? Sebab kita pernah tidak ada. Bila kita pernah tidak ada, maknanya kita boleh tidak ada. Bila kita boleh tidak ada, maka kita ada pun boleh ada dan boleh tidak ada, sebab kita pernah tidak ada. Jadi benda yang pernah tidak ada, maka dia boleh ada, boleh tidak ada setelah dia diadakan. Jadi itu menunjukkan kepada ada yang mengadakan. Jadi yang mengadakan ini, adakah dirinya, adakah diri yang mengadakan itu, ataupun yang mengadakan tu diri yang boleh ada, boleh tak ada tu, ataupun pihak lain. Jadi kalau yang mengadakan ialah dirinya sendiri yang daripada tidak ada kepada ada itu, maka di situ terhimpun dua yang berlawanan. Kenapa? Untuk mengadakan mesti ada, untuk diadakan mesti tidak ada. Jadi sesuatu itu tak boleh mengadakan dirinya. Sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada ni tidak boleh mengadakan dirinya, kerana akan berhimpun dalam masa yang sama dia ada dan tak ada. Sama ada dia tidak ada untuk diadakan ataupun dia ada untuk mengadakan. Jadi kalau dia mengadakan dirinya, maka mustahil, kerana dia tidak ada dan ada dalam masa yang sama. Kalau dia dah ada, dia ada. Kalau dia tidak ada, maka dia tidak boleh mengadakan. Jadi kalau dia dah ada, maka tidak timbullah dia boleh ada, boleh tak ada, sebab dia memang sudah sedia ada. Jadi kaedah ini memahamkan makna wajib wujud. Wajib wujud, maknanya kaedah mantik ini memahamkan wajib wujud. Dia kata ismun, satu nama, al-ma'bud bil haq, yang sebenar-benarnya berhak disembah, kerana dia itu bersifat dengan wajibul wujud. Bersifat dengan wajib wujud. Daripada mana kita sifatkan dia dengan wajib wujud? Daripada dalil kewajiban wujudnya. Dalil kewajiban wujudnya, iaitu apa? Hudusul alam. Hudus al-alam. Alam ini baharu. Baharu ni apa dia? Boleh ada, boleh tak ada. Maknanya dia diadakan. Maknanya dia being, come to exist, datang kepada ada. Maka come to exist daripada tidak ada kepada ada itu menyebabkan dia baharu. Apabila dia baharu, maka dia mungkin. Apabila dia baharu, maka dia mungkin. Baharu ni apa? Sifat dia lepas dia ada daripada dia tak ada. Dia tidak ada, kemudian dia ada. Itu namanya baharu. Dia tidak ada, kemudian dia ada. Maka itu namanya baharu. Tetapi ketika dia ada dan sebelumnya dia tak ada, maka dia mungkin. So ada dua sisi, nampak? Sisi kebaharuannya dan sisi
imkan dia, boleh ada boleh tak ada. Maka di sini menyimpulkan adanya wajib wujud setelah adanya mungkin al-wujud ni yang baharu ni. Jadi kenapa kita kata Allah SWT itu wajib wujud? Tidakkah mengaitkan bahawa Allah SWT ataupun Maha Pencipta itu juga ada sifat mungkin al-wujud? Jadi adakah, macam mana orang boleh mengatakan bahawa Maha Pencipta itu wajib wujud? Kita pernah jumpa Maha Pencipta? Tak. Jadi dari mana kita tahu bahawa dia tidak ada permulaan? Dari mana kita tahu dia tidak ada permulaan? Dari mana kita tahu Maha Pencipta ini wajibul wujud? Kita tak pernah. Kalau kita ada sebelum dia, maka kita tahulah dia itu wajib wujud. Tapi kalau kita ada sebelum dia pun, maka kita pun wajib wujud. Jadi macam mana orang boleh mengandaikan bahawa Maha Pencipta ni wajib wujud? Maka dari situlah timbulnya kaedah apa? Butlan al-tasalsul wal daur, membatalkan kitaran ataupun rantai kitaran cause dan efek itu. Cause dan efek itu dipanggil ailiyah wal ma'mul wal ma'luliyah, kitaran cause dan efek itu. A ciptakan B, B ciptakan A, itu kitaran. Ataupun tasalsul kita mata rantai cause dan efek. Ni A ciptakan B, B ciptakan C, C ciptakan D, D ciptakan E, sampai tak habis-habis. Kedua-duanya mustahil. Daur, kalau kita kata Maha Pencipta baharu, siapa yang ciptakan Maha Pencipta? Jadi kalau semua pencipta baharu, maka sama ada dia berpusing kitaran tadi. A ciptakan B, B ciptakan A, itu mustahil, kan? Tak mungkin A ciptakan B, B ciptakan A. Kenapa? Sebab dia akan kembali kepada mustahilnya orang ciptakan diri dia. A ciptakan B, B ciptakan A, mustahil. Semustahilnya orang ciptakan diri dia. Sebab berhimpunnya apa? Berhimpunnya ada dan tak ada dalam masa yang sama. Kalau dia ciptakan efek dia ciptakan cause dia, dia ciptakan pencipta dia, maka maknanya dia dah ada. Sebab tu dia ciptakan pencipta dia. Bila dia dah ada, macam mana dia ciptakan pencipta dia yang belum ada? Dan macam mana pencipta itu pencipta kepada dia? Dah berhimpun, ada dan tak ada dalam masa yang sama pada A dan pada B. Begitu juga pada A, B, C, D, seluas sejauh mana pun kitarannya, mustahil. Ya. Jadi kitaran dipanggil daur, kitaran cause dan efek itu mustahil. Okey, kita tidak buat kitaran, kita buat silsilah. Silsilah. Dia panggil tasalsul. A ciptakan B, B ciptakan C, C ciptakan D. Siapa ciptakan A? B contohnya. Siapa ciptakan B? C. Siapa ciptakan C? D. Siapa ciptakan D? E. Inilah apa? Tasalsul filma mati. A ciptakan B, B ciptakan, ataupun A diciptakan B, B diciptakan C sampai habis. Jadi boleh tak begitu? Maknanya setiap pencipta ada penciptanya. Maka ini dipanggil tasalsul. Jadi macam mana nak membatalkan tasalsul ini? Supaya nak menetapkan pencipta yang terawal itu wajib wujud. Macam mana nak batalkan? Nak jadikan itu wajib wujud. Macam mana nak batalkan? Membatalkan tasalsul ini dengan logik juga. Maka ada setengah ulama menggunakan dalil mantiki, logik, ataupun falsafi, dalil falsafah. Dan ini berat. Dalil falsafah ni berat sebab bukan semua orang berfalsafah. Tapi dalil falsafah ini selalu mereka pakai burhan at-tatbiq, burhan tatbiq. Kalau dalam ilmu akidah, burhan tatbiq. Tapi kita kata sebagai ulama tidak menggunakan dalil falsafah itu kepada orang awam semuanya. Maka kita pergi kepada dalil khitabi. Dalil khitabi ini ialah rhetorical argument. Rhetorical argument maknanya
tarik emosi orang dengan contoh-contoh yang sebenarnya secara falsafah masih lagi boleh dipertikaikan, tetapi bukan semua orang berfalsafah. Akhirnya ramai orang terima dalil. Setengah orang kata ini dalil ni tidak cukup kuat, tetapi tak ramai orang pun yang nampak benda ni boleh dipatahkan. Maka dalil khitabi nak menghancurkan tasalsul ini ialah ada dua contoh. Kita bagi contoh yang pertama. CA, mana kita mengatakan bahawa kalau tidak berhenti kepada satu kos yang tidak ada kos lagi, satu kos yang tidak ada kos lagi, dia panggil illah ghairu masyrutah, kos yang ataupun daripada unfactor kan? Unfacted tu tidak terfakturnya faktor itu, maknanya faktor yang tidak difakturkan lagi. Kalau tak terhenti kepada faktor yang tidak berfaktor lagi, maka dia akan faktor yang berfaktor, faktor yang berfaktor. Maka kalau semua faktor berfaktor, maka tidak ada apa-apa. Itu pembatalan tasalsul. Kalau semua faktor berfaktor, maka tidak akan ada apa-apa. Dia sebut faragh, tak ada apa-apa. Kalau semua kewujudan diwujudkan, semua wujud diwujudkan, maka tidak ada kewujudan, tidak ada penciptaan. Sebagai contoh, orang si A, dia tidak ada RM100, tak ada 100. Maka apa dia kena buat? Pinjam untuk pinjam. Maka dia nak pinjam ke dia B RM100. Maka B pun tak ada RM100. Macam mana nak berlakunya peminjaman itu? B akan cari C untuk pinjam kepada dia, untuk bagi pinjam kepada dia. C pun tak ada duit. Macam mana nak berlaku peminjaman tu? C kena cari D. Betul? Kalau semua faktor perlukan faktor, maksudnya semua faktor perlukan peminjam untuk bagi 100 itu, maka tidak akan ada peminjaman itu. Kalau semua faktor perlu difaktorkan lagi, kan B ialah faktor peminjaman itu, tapi dia pun perlu faktor lain sebab dia tak ada, maka cari C pula. C pun tak ada, D pun tak ada, E. Bila semua tak ada, maka tak ada peminjaman pun. Tak ada peminjaman pun. Sampai kepada satu yang memang dia ada 100, maka bermula peminjaman. Sampai kepada K ataupun J ataupun Z. Okey, Z kata okey, saya ada 100. Okay. Dia memiliki 100 itu, maka dia boleh bagi kepada Y, boleh bagi sampai kepada A. Maka berlaku tak peminjaman itu? Berlaku. Jadi Z itu ialah illah ghairu masyrutah, faktor yang tidak difaktorkan lagi, sebab dia sudah memiliki 100 itu. Begitu juga kewujudan. Pencipta ini, kita bahasakan memberi kewujudan. Pencipta ini memberi kewujudan. Kalau dia pun tidak punya kewujudan, maka dia kena ambil kewujudannya daripada yang lain. Kalau semua kewujudan diambil daripada kewujudan yang lain, yang mana semua memberi wujud, semua tak ada wujud, maka tidak ada kewujudan. Kerana tak ada satu-satunya yang memiliki wujudnya, maka semuanya diberi oleh yang lain, semua diberi oleh yang lain. Maka akhirnya dia akan berhenti kepada satu yang memberi wujud, yang memiliki wujudnya. Maka satu-satunya syarat untuk sesuatu itu memiliki wujud ialah wajib wujud. Kalau dia mungkin al-wujud, maka dia perlukan kepada yang memberi wujud. Jadi satu-satunya yang memiliki wujud ialah wajibul wujud. Maka apa maksud wajibul wujud? Dia tidak ada permulaan, dia tidak ada yang menciptakan. Jadi dari sini timbulnya istilah wajibul wujud. Mungkin setengah orang terima saja apa wajibul wujud, daripada mana datangnya wajibul wujud ini. Tidak ramai yang memerhatikannya. Kadang-kadang orang tak nak daur pun tak nak bincang, tasalsul pun tak nak bincang. Sebab tasalsul memang payah, daur senang, tasalsul ni payah. Sebab selalu orang memulakan dengan burhan tatbiq.
mana saya 5-6 kali dengar burhan tatbik baru boleh faham macam rantai, 2 rantai nak ditarik untuk samakan daripada zaman ke zaman. Jadi ala kulli hal, daripada kalimah ataupun daripada membatalkan tasalsul tadi lahirnya konsep wajibul wujud. Maknanya daripada wajibul wujud lahirnya khidam, baqa dan sebagainya. Semua daripada daur dan tasalsul. Selesai daur dan tasalsul, selesai khidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis qiyamu. Orang kata hatta mukhalafatuhu, hatta mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau Allah boleh menyamai yang baru, maka dia ada sifat baru. Kalau dia ada sifat baru, maka dia bukan qadim. Kalau dia bukan qadim, maka dia bukan wajib wujud. Maka terbatal dia bukan wajib wujud dengan dalil batalnya daur dan tasalsul tadi. Jadi semua lahir daripada membatalkan daur dan tasalsul. Maka istilah wajib wujud ni ialah konkret. Maka Allah ialah satu nama, al-ma'bud bil haq, al-wajibul wujud, al-mustahiqqu lil kamalah, yang berhak dengan kesempurnaan. Makna berhak dengan kesempurnaan ini, kesempurnaannya milik dirinya. Mustahiqqu lil kamalat atau mustahiqqu lil kamalat ni kembali kepada konsep qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Kalau kita kan muftaqir, memerlukan. Apa makna muftaqir, memerlukan? Makna memerlukan ialah kesempurnaan kita tergantung kepada selain kita. Itu ialah iftiqar. Muftaqir, apa makna memerlukan? Kesempurnaan kita tergantung kepada selain kita. Itu ialah iftiqar. Kita lapar, untuk menyempurnakan kita kena kenyang. Jadi kita nak kena kenyang, kena makan, kan? Jadi kamalat kita, kalaupun ada kesempurnaan, terkait kepada yang lain. Itu ialah makna iftiqar. Jadi Allah SWT berhak dengan kesempurnaan. Kenapa? Kesempurnaan itu daripada dirinya sendiri. Maknanya milik mutlak dia. Itu salah satu makna daripada Allah. Siapa kata tak ada makna, tak ada faedah? Allah itu saja perinciannya panjang. Jadi bila orang bahas kan, boleh tak berzikir dengan nama Allah? Dan perkara ini bukan baru mula. Maknanya perbincangan tentang menyebut nama Allah ini bukan baru. Bahkan Ibn Taymiyah pun timbulkan, Ibn Qayyim al-Jawziyah pun timbulkan yang menolak. Bahkan ada riwayat daripada Izzuddin bin Abdul Salam pun menolak. Khatib Asy-Syirbini pun, ulama Syafi'i pun ada menolak. Tetapi majoritinya menerima. Tetapi yang merasakan bahawa tak ada faedah ataupun untuk cakap kalau sebut syaitan macam mana, ataupun boleh masuk neraka sebut Allah, ini tidak tergambar dalam pertembungan khilaf ini sebelum ni. Kerana kalaupun ulama-ulama dulu tak setuju, tapi mereka tidak akan merasakan bahawa sebut Allah masuk neraka. Sekurang-kurangnya tidak ada masyru'iyah, tidak disyariatkan itu sebagai zikir. Bahkan hantar Ibn Taymiyah mengatakan benda itu tidak disyariatkan sebagai zikir. Tetapi kalau ada kesan dalam dirinya, ada kesan dalam diri orang yang menyebutnya, mengagungkan Allah, merindui Allah, maka dia dapat pahala dengan kesan itu. Tapi bukan dengan sebab menyebutnya. Tak ada masuk neraka.
Walaupun tak setuju. Ibn Taymiyah tidak setuju. Tak setuju. Tetapi minimum kalaupun menyebutnya itu mendatangkan kesan, maka kesan merindui Allah, mengkagumi Allah, mengagungkan Allah, maka dia yusab, dia dapat pahala dengan sebab apa yang dia dapat, rasa imani itu, rasa keimanan itu, bukan dapat pahala dengan sebab menyebut. Itu minimum khilaf di situ. Tidak masyru'iyah tidak masyru'iyah, tetapi yalah, kita pegang yang mereka katakan masyru'iyah tu ramai. Kalau kata tak ada salaf yang menyebutnya, tak betul. Ada Imam Ash-Shibli, ada Imam An-Nuri, Imam Junaid Al-Baghdadi. Mereka ni semua ialah sadah sufi, salafus salih. Bahkan Ibn Taymiyah pun mengatakan, bahkan dibenarkan dalam satu keadaan sahaja ketika maghlub, ketika orang itu terdominasi oleh hal-hal tertentu, maka tak larat nak sebut jumlah yang sempurna, tak larat nak sebut subhanallah, sebut Allah saja. Itu ada hal ghalabah. Maka dia kata, maka inilah yang berlaku kepada Shibli dan sebagainya. Dan dia takwil begitu. Dan dia tidak engkar ada ulama yang dulu menyebut Allah, tapi dia takwil dengan mengatakan itu ialah ghalabah, terdominasi oleh keadaan tertentu. Jadi soalnya masyru'iyah dan tak masyru'iyah itu memang khilaf, tetapi tidak dibawa serendah untuk terlalu mengingkarinya sehingga merumuskan boleh masuk neraka. Maka itu kita kena faham perselisihan para ulama. Imam Syekh Al-Yafi'i ada karang zikir ismul mufrad ni bainal mujizin dengan mani'in, antara orang yang ulama yang membenarkan dan ulama yang melarang. Maka kebanyakan ulama yang ramai lebih yang membenarkan daripada yang larang. Maka yang melarang pun tidak masuk nekat orang ke dalam neraka. Yang melarang pun tidak mengatakan zikir Allah ni bid'ah neraka. Itu kesimpulan yang jauh. Kesimpulan yang jauh. Tak masuk langsung dalam ruang khilaf. Kita faham ada khilaf, tapi orang macam ni tidak layak khilaf. Kerana tidak faham nak ke mana bawa khilaf ni, sehingga merasa bahawa boleh masuk neraka. Dan ini mentaliti ini bukan benda ini saja. Nanti Maulid Nabi pun masuk neraka, semua pun masuk neraka. Baca Yasin malam Jumaat berjemaah masuk neraka, semua akan disimpulkan begitu. Jadi ini ialah satu madrasah, satu madrasah pemikiran yang bahaya. Selesai kita. Tetapi di sini Imam Al-Khazin mengatakan Allah, panjanglah, ialah nama khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus bagi Maha Pencipta. Baik. Kemudian perbahasan tentang Ahad. Ya. Ahadun la syarika lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Kalimah ahad kata Imam Ibn Ajibah ialah satu nama yang merujuk kepada tak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu ni maknanya tidak ada apa? Tidak ada sekutu ni maksudnya apa? Kalau dalam istilah kita ahadiyah itu, wahdaniyah ini menafikan berbilang-bilang. Bila boleh bilang? Bila ada lebih dari satu. Bila ada lebih dari satu. Maka bermulanya ternafi ahadiyahnya Allah itu apabila boleh dibilang. Kalau satu tak perlu bilang. Maka disebut la syarik, sebab tu Allah SWT tidak masuk dalam makulah kam, tidak masuk di dalam makulah quantity, tidak masuk dalam makulah quantity.
Kerana satu itu bukan kuantiti. Bilang, bila boleh bilang 2, 3, 4 itu jadi kuantiti. Kalau satu itu satu saja. Sebab tu bila kita kata menafikan wahdaniyah Allah, menafikan menafikan kuantiti, apa pun bentuk kuantiti, sama ada kuantiti dari sudut zat, kuantiti dari sudut sifat, kuantiti dari sudut apa. Sebab tu dalam ilmu kalam ada dibahaskan makulat asyar. Makulat ni apa dia? Makulat ni ialah kategori yang tertinggi bagi kewujudan mungkin. Taksonomi kalau kita panggil ilmu pengkelasan. Jadi pengkelasan tertinggi daripada kepada wujud semuanya ialah jauhar dan arad. Jauhar dan arad. Jauhar itu ialah substance, diri. Arad itu apa? Kalau Aristotle panggil accident, tapi extrinsic, sifat dia, sifat bagi substance tu. Jadi arad ni pecah kepada 9 dalam makulat asyar. Tapi dalam ilmu kalam dia terpecah kepada kuantiti, kualiti dan relatif, ataupun nisbah. Kuantiti dengan kualiti dan nisbah. Daripada nisbah ini pecah hanya 7 yang lain. Jadi bila disusun itu, kenapa kita belajar? Dulu waktu saya belajar ilmu kalam ataupun belajar akidah, ada konflik. Ni apa hal kita belajar makulat asyar? Sehinggalah kita jumpa ulama yang mensyarahkannya. Maka disyarahkan sihhatu fahmi makhluk tuaddi ila sihhati fahmil khaliq. Faham tentang makhluk secara betul akan bawa kepada faham Tuhan secara betul. Faham makhluk secara betul akan bawa kepada faham Tuhan secara betul. Itu kaedah dalam ilmu kalam. Sihhatu fahmi al-makhluk tuaddi ila sihhati fahmil khaliq. Bila kita faham makhluk dengan betul, minimum kita akan faham Tuhan tak macam tu. Dengan sebenar-benar faham Tuhan tak macam tu. Dari mana kita ada kaedah, maknanya macam mana memahami makhluk menyebabkan kita faham Allah Ta'ala dengan betul, itu kita faham kemustahilan. Kita nak faham kemustahilan Allah SWT, ada benda yang Allah tak sebut. Ada benda yang Allah tak sebut, tetapi akal kita boleh faham benda itu mustahil. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, la yanam wala yanbaghi lahu ayyanam. Tuhan ini tidak tidur dan tidak selayaknya dia tidur. Kenapa sebut dia tidak tidur? Okey dah. Tapi kenapa ditekankan dan tidak selayaknya dia tidur? So kita faham bahawa bukan semata-mata sebut dia tak tidur kerana dia sebut dia tak tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidak, dia itu tidak ngantuk dan tidur. Tetapi kita kena faham juga la yang bari lahu ayyanam. Dia memang tak layak untuk tidur. Nak mengajar kita bahawa akal kita sepatutnya boleh fikir asas kemustahilan Allah SWT. Asas-asas kemustahilan itu. Sebab tu ilmu akidah ni kebanyakan berinteraksi kepada yang mustahil itu. Akhirnya faham yang wajib itu. Daripada mana nak dapat faham mustahil dulu? Pertama dengan ilmu logik kita, dan yang kedua memahami makhluk. Jadi mustahil Tuhan sama dengan makhluk. Jadi kenapa kita kata Tuhan tak bertempat? Allah Ta'ala tak kata pun dia tak bertempat. Dia tak kata pun Tuhan tak bertempat. So dia kata yang menafikan tempat bid'ah, yang menetapkan pun tempat bid'ah. Akhirnya dia kata tapi yang menafikan lebih bid'ah. Kenapa? Ayat ini nampak macam menetapkan tempat, tapi tak tetap. Tapi bahaya fahaman. Ini betul, ini bukan cerita lawak. Dia kata menetapkan jisim bagi Allah dan menafikannya bid'ah. Menetapkan jisim dan menafikannya bid'ah, dan menafikannya lebih bid'ah.
Menafikannya lebih bid'ah. Kerana banyak ayat-ayat syarak yang menunjukkan menetapkannya dengan makna yang sesuai baginya. Ini kaedah. Jadi kenapa jadi ke situ? Kerana tidak faham makulat, tidak faham bab jauhar, ada jauhar farad dan ada jisim. Jauhar ada jauhar farad dan jisim. Jisim ni apa dia? Tercantum daripada dua jauhar ataupun lebih. Jisim jauhar apa dia? Jauhar dah tak tercantum lagi, tak boleh dibahagi lagi dah. Dulu atom kecil lagi, neutron, elektron, proton kecil lagi. Apa partikel-partikel yang 12 tu kan ada dalam kuark lah, apa benda semua tu dipecahkan lagi kan. Tak tahulah nanti kuark tu pun pecah-pecah lagi kan. Orang fizik tahulah. Maknanya jauhar farad kita tak tetapkan. Dulu orang kata apa, atom, tapi boleh dibahagi lagi, pecah kepada 3 kan. Pecah kepada apa? Neutron, elektron, proton, pecah lagi kan. Neutron semua pecah lagi sampai ada kuark atas, kuark bawah kan. Betul tak? So dia ada apa, sistem 12 dia susun dalam apa dia panggil namuzaj Jusaimat awaliyah ataupun apa bahasa Inggeris dia yang 12 tak ingat. Dia kuat dan sebagainya. So tapi bagi kita tak kisah pun sampai mana dia nak dibahagi, tetapi itu tetap makhluk sebab dia akan tercantum akhirnya. Jadi Allah SWT tak boleh dibahagi, tak boleh ada panjang kali tinggi kali lebar, tak boleh. Jadi apabila tak ada panjang kali tinggi kali lebar, jadi dia tidak ada ukuran, dia tidak mahdud, dia tidak ada anggota. Jadi orang keliru. Tuhan ada tangan tapi bukan macam tangan kita. Yang penting tak macam tangan kita. Tak, yang penting ialah tidak jisim. Yang penting ialah tidak jisim. Iyat itu jisim, kerana dia akan terhenti dengan anggota lain. Tangan akan terhenti dengan anggota lain. Itu tak faham. Tuhan atas langit dengan zatnya. Jadi bila dia turun setiap malam macam mana? Dia atas langit ke tak atas langit ke? Dan di situ dua fahaman mujassimah. Ada yang mengatakan ketika Tuhan turun ke langit dunia, maka dia aras kosong. Ada yang mengatakan ketika dia turun, dia masih di aras, maknanya dia turun memanjang. Sambil dia turun, ada bahagian di atas aras. Ini dibahaskan oleh mujassimah. Sebab dia fikir. Dia cakap orang jangan fikir lah, tapi bahas sampai situ sekali. Kalau fikir dia lebih baik nafikan tajisim daripada tetapkan tajisim. Akhirnya dia kata atas bukit lebih dekat dengan Allah Ta'ala daripada bawah bukit. Ini perkataan betul, bukan main-main. Atas bukit lebih dekat dengan Allah berbanding bawah bukit. Jadi kita kata tajisim lahir daripada situ. Nampak macam tak nak fikir, tapi fikir lebih teruk daripada itu. Sebab tu orang macam Imam Ahmad bin Hanbal dia memang tak nak fikir langsung. Tapi orang yang nampak macam tak nak fikir tapi fikir lebih lagi, ini yang bahaya. Akhirnya dia kata inilah salah. Kita tak nak fikir, tetapi tu yang lepas tetapi. Sebab itu kita mensasarkan kepada masalah itu. Maka memahami makhluk penting supaya kita benar-benar faham tanzih. Sebab dalam akidah dia ada tauhid dan ada tanzih. Tanzih ini dia menjadi tempat banyak masalah fahaman sesat. Kalau tauhid ni cerita, kalau tak bertauhid ni kafir lah kan, melainkan syirik khafi. Tetapi kalau tidak, tanzih ini yang banyak masalah, banyak masalah. Baik. Maka kerana itu bila kita faham kuantiti, menafikan kuantiti, maka tidak ada sekutu pada zatnya, tidak ada sekutu pada sifatnya. Maknanya menafikan berbilang-bilang daripada tiga. So ada kuantiti zat yang tercantum dan terpisah, kuantiti sifat yang tercantum dan terpisah, dan kuantiti perbuatan yang terpisah. Jadi Imam kata la yataba'adu wa la yatajazza wa la yuhad. Dia tidak beranggota, tidak
tidak berpartition dan tidak dibatasi. Ada orang tak setuju dengan kalimah ini. Ketika dia mengatakan, bila ulama salaf mengatakan Tuhan tidak ada had, laisa lahu had, maka dia kata laisa lahu had kama na'rifuhu nahnu walakin lahu had kama ya'rifuhu huwa. Kebanyakan ulama yang Mujassimah ini, ketika dia mensyarahkan akidah Tahawiyah, Imam At-Tahawi nafikan had. Akhirnya dia kata yang makna menafikan had ini ialah menafikan ilmul had, pengetahuan tentang had. Maknanya kita tak tahu had Allah, tapi Allah tahu had dia. Itu maksudnya. Dia kena faham kenapa begitu. Sebab bagi dia Allah mesti ada had, sebab dia di atas kan. Kalau dia tidak ada had, maka dia tidak di atas. Jadi kalau dia tidak di atas aras, kalau dia tidak ada had, jadi dia tidak di atas aras. Jadi kalau dia tidak di atas aras, maka membatalkan semua fahaman mereka. Itu masalah. Akhirnya mereka manipulasi perkataan-perkataan salah. Baik. Ada perbahasan mengenai apa beza ahad dengan wahid. Apa beza ahad dengan wahid? Apa beza ahad dengan wahid? Ahad menafikan kam juga, wahid menafikan kam juga. Kita dah bahaskan sebelum ini. Ahad menafikan juzuk daripada kul. Menafikan juzuk daripada kul. Wahid menafikan juz'i daripada kulli. Kita kena faham beza kul dengan kulli, juzuk dengan juz'i. Ahad membezakan apa? Ahad menafikan apa? Juzuk daripada kul. Wahid menafikan juz'i daripada kulli. Apa makna kul dengan apa makna kulli? Kul, kalau kita kata macam kul itu ialah juzuknya tidak bawa nama kulnya. Juzuk kul tidak bawa nama kul, tapi juz'i bawa nama kulli. Contoh kerusi, kerusi. Juzuk kerusi tidak bawa nama kul kerusi. Contoh kita cabut kaki kerusi, bila kita pisahkan kaki kerusi, dia jadi kerusi lagi, dia bawa nama kerusi lagi ke dia dah jadi kayu? Dia dah jadi kayu. Kita pun tak tahu ni daripada mana datang kayu ni. Betul? So juz'i ni tidak bawa nama, juzuknya tak bawa nama kulnya, tetapi juz'i bawa nama kulli. Contoh kita pergi IKEA, tengok satu kawasan kerusi semua. So itu kulli, kerusi. So kita ambil satu juz'i daripada kerusi, iaitu kursi pejabat, kita bawa balik. So juz'i kita bawa balik, tetapi kita bawa balik juz'i daripada kulli semua tu, masih lagi bawa nama kerusi. Jadi kulli itu ialah kategori, nama kategori, nama dipanggil apa? Nama universal. Kerusi sebagai kulli. Jadi juz'i dia kerusi pejabat, kerusi rehat, kerusi rumah. Kita cabut satu juz'i ni pun masih lagi ada bawa nama kerusi juga. Tapi kul keseluruhan itu kerusi, kalau kita cabut juzuknya, hilang juzuknya itu daripada nama kerusi itu. Nampak? Jadi kerusi ada nama kulli dengan ada nama kul. Kalau nama kul satu tu, tapi kalau nama kulli ialah satu jenis kategori kursi. Nampak? Jadi apabila kita kata tadi ahad menafikan juzuk daripada kul, maksudnya menafikan adanya bahagian-bahagian daripada zat Allah Taala. Menafikan adanya bahagian-bahagian daripada zat Allah. Zat Allah tidak ada juzuk daripada kul. Tidak ada anggota. Tidak ada partition, bahagian tangan, bahagian kaki, tak ada. Itu menafikan juzuk daripada kul. Dan wahid menafikan juz'i daripada kulli, maknanya
nama kuli sebagai Tuhan tu menafikan adanya Tuhan selain daripada Allah. Kuli Tuhan Allah, adanya ilah itu nafi. Satu menafikan kam muttasil dan satu menafikan kam munfasil. Itu beza. So tadi menafikan juz daripada kul, yang kedua menafikan juz'i daripada kulli. Maknanya kalau sebut wahid, maknanya tidak ada diri Tuhan sama macam Tuhan. Tak ada diri yang di luar Tuhan sama macam Tuhan. Kalau ahad, menafikan dirinya itu boleh bahagi. Menafikan kam muttasil, maknanya kuantiti yang tercantum. Jelas? Maka itu beza antara ahad dengan wahid dari satu sisi. Jadi bila disebut ahad itu maknanya memang jelas tauhidnya itu, termasuk penafian kepada berbilang-bilang yang lain. Boleh. Itu belajar akidah dari Qul huwallahu ahad. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Ibnu Ashur menyebut, dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa hasiluhuma, dan terhasil daripada perkataan ini, kita tauhid dalam Bible ni kita tangguhlah, tak ada nak dibahaskan kat sini. Dia ada Kristian ni, tak ada. Jadi peringkat nama-nama Allah SWT. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi sebut dalam Mafatihul Ghaib, Qul huwallahu ahad tu ada salah satu asma lillah. Ada 3 nama Allah. Ada 3 nama Allah. Pertama, maqamus sabiqin. Nama pertama ialah maqam sabiqin, orang-orang yang sabiqin al-awwalin, iaitu maqamnya ialah maqam huwa, nama huwa. Jadi beliau mengatakan an-nazirin ila haqaiqil asya, yang memandang kepada hakikat sesuatu. Memandang kepada hakikat sesuatu. Apabila orang memandang kepada hakikat sesuatu, yang ada hakikat hanyalah Allah. Orang apabila memandang kepada hakikat sesuatu, maka yang ada hakikat hanyalah Allah. Yang lain ialah hakikatnya ialah hakikat Allah. Yang lain hakikatnya ialah hakikat Allah. Bukan dirinya ialah diri Allah. Orang tak faham. Bukan dirinya ialah diri Allah, tapi hakikatnya ialah hakikat Allah. Apa maksudnya? Dia itu tidak ada hakikat melainkan nisbah dia kepada Allah. Tapi orang mungkin tak nampak nisbahnya. Itu masalah dia, bukan masalah di sisi Allah. Di sisi Allah semua ada nisbah kepada dia. Sebab itu disebut ana, disebut nahnu. Nahnu kan ramai, tak bagi dia, tak ada siapa pun selain diri dia. So dia kata kami kan, ulama mengatakan itu kan plural untuk mengagungkan, jamak li ta'zim, jamak untuk mengagungkan. Tapi di sisi orang sufi itu menunjukkan Allah SWT tak kisah apa nak kata. So semua nisbah kepada Allah. Semua nisbah kepada Allah. Jadi hakikat makhluk ialah nisbahnya kepada Allah. Siapa yang hilang nisbahnya kepada Allah, maka dia hilang hakikatnya. Hilang. Tengok orang yang hidup tak nak mati, hilang tak hakikat wujudnya? Akhirnya dia mati. Tak nak mati pun dia, akhirnya dia mati. Jadi hilang tak hakikat dia sejak dia hidup dengan tak nak mati. Sama kan? Orang punya iman kan, kalau kita keluar, orang tak nampak, tapi dia boleh nampakkan benda. Kita keluar sekarang tak nampak COVID, tapi semua orang nampak. Semua pakai mask semua. Kan nampak tu. Nampak benda yang dia rasa ada. Cuba tak ada COVID. Apa yang mereka nampak? Allah SWT tak boleh nampak sejelas itu. Padahal COVID itu baru sikit. Orang tak mati dengan COVID saja. Dalam keadaan ramai orang mati dengan COVID, dulu ramai orang mati dengan aksiden lagi ramai. Satu musim perayaan saja yang mati satu hari lebih daripada 200. Musim perayaan saja, satu hari pertama raya yang meninggal 200 lebih. Tak ada orang fikir pun, apa pasal kita balik kampung ni? Tapi setakat sekarang yang meninggal COVID berapa ratus? 100 lebih je. Berapa bulan? Orang yang maksudnya Allah SWT nak ambil nyawa orang, tak perlukan COVID. Tapi kita pilih lah, kita pilih nak nampak apa dan tak nak nampak apa. Dalam hidup kan begitu.
Banyak orang ketika hilang nisbah kepada Allah, akhirnya rendah nilai sampai benda yang maknanya benda yang tak masuk akal pun jadi itu maksud hakikat sebenarnya ialah kita nisbah kita kepada Allah. Itu maksud. Kalau orang hilang hakikat ini, orang akan hilang hakikat wujud. Orang yang hidup macam tak nak mati, akhirnya dia mati. Apa yang dia buat hidup untuk tak nak mati? Dia besarkan banglo, dia besarkan kereta, dia besarkan segala kehidupannya, akhirnya dia tinggalkan semua. Kan? Itulah kemuncak orang yang hidup tak nak mati, tetapi dia mati. Ya, orang yang hidup memang menuju mati, maka hakikat hidup dia sudah terpelihara sejak dia tahu dia menuju kepada Allah. So hidupnya tentang bagaimana dia kembali kepada Allah. Al-Kais orang yang bijak, yang jaga dirinya dan amila lima ba'dal maut, dia buat untuk apa yang dia lepas mati nanti. Tapi orang yang al-ajiz, orang yang lemah, itu ikut saja apa yang dia nak, akhirnya dia mati. Allah Ta'ala singgung dengan alhaakumut takasur. Melalaikan manusia ni bukan banyak harta, tapi memperbanyakkan. Takasur ni memperbanyakkan. Kenapa Allah sebut melalaikan manusia, memperbanyakkan, bukan melalaikan manusia benda yang banyak? Sebab orang yang memperbanyakkan tak pernah banyak. Orang yang memperbanyakkan tak pernah banyak. Kalau dia dah nampak banyak, dia tak berbanyakkan lagi. Betul? Sebab dia rasa sikit. Dan sikit dan banyak sebenarnya tak ada. Itu kan idhafi. Makulat juga. Makulat idhafi. Tak ada sikit, tak ada banyak. Ada sikit. Kalau kita tengok yang banyak, nampaklah sikit tu sikit. Tapi kalau kita tengok yang lagi sikit, sikit tu jadi banyak. Jadi banyak. Cuba tengok orang miskin yang tak pernah tengok orang kaya, dia tak rasa dia miskin, kan? Macam orang selalu cerita orang pergi bagi bantuan, kan? Rancangan bagi bantuan, masuklah hutan, dia tak pernah keluar dari hutan, tak pernah keluar. So orang yang masuk dalam hutan ni yang sedih, nangis-nangis bagi beras, dia relax, senyum, sabarlah dia yang suruh orang tu sabar. Sabar. Orang nangis sebab dia, jadi dia pujuk orang tu. So dia tak rasa susah. Kenapa bila ada orang rasa susah? Sebab dia pernah senang kan? Tu orang yang tak pernah senang, dia tak pernah susah. Tanya batu, pernah tak dia senang? Pernah tak dia susah? Sebab dia tak ada senang. Kalau batu pernah senang, maka dia susah. Boleh? Itu kaedah. Hidup ni kalau hilang nilai hakikat kita kepada Allah, maka kita tak tahu apa yang kita hidup kerana. Itu maksudnya wujud kita, wujud hakikat kita ialah hakikat nisbah kita kepada Allah. Jadi Allahus Samad, Allah Subhanahu Wa Taala itu As-Samad. As-Samad tu semua yang berhajat kepadanya ataupun bergantung kepadanya. Mana bila kita tahu Allah SWT itu Maha Esa, maka akan lahir dalam diri kita apa? Samadaniyah Allah. Al-Fatihah ataupun Al-Ikhlas ini sebenarnya ialah pelajarannya daripada Al-Fatihah. Kalau kita faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah qul huwallahu ahad Allahus Samad. Kita iyyaka na'budu, hanya kepada Kau kami menyembah dan hanya kepada Kau kami minta pertolongan. Maka As-Samad itu ialah maksud itu minta pertolongan kepada Allah. Kerana mana tadi? Kerana As-Samad itu apabila seseorang menghayati keseluruhan wujud ini, merujuk kepada wujud yang mutlak tadi dah, nisbah tadi. Bila kita syarah nisbah tadi, orang semua ada rasa ihtiyaj, orang ada rasa kosong. Allah SWT sengaja beri kekosongan dalam diri kita ni. Allah SWT sengaja beri kekosongan. Kalau kita nak, kenapa aku ni rasa begini, memang Allah nak bagi rasa begitu. Kenapa aku rasa sedih dah hidup?
Sebab kamu bukan batu. Memang batu tak diciptakan untuk sedih, jadi dia pun tak sedih. Kenapa kita ada sedih? Sebab Allah SWT nak bagi kita sedih itu. Dalam kesedihan itu syariat Allah. Kenapa Allah SWT bagi susah? Allah SWT nak beri dalam kesusahan itu syariat Allah. Kalau Allah bagi senang pun sepatutnya cari Allah dan bersyukur. Tapi kita jarang cari Allah dan bersyukur. Mana Allah ni untuk aku syukuri? Tak ada. Dapat duit, oh lupa Allah dah. Tak dapat duit baru cari Allah. Tak ada orang pergi cocok, mana aku nak bagi derma ni, zakat. Tak ada. Mana makan sedap, mana last sekali, alamak nak habis ni, kena tambah lagi duit, bagi derma sikit lah, boleh tambah lagi. Last sekali, duit nak habis baru cari Allah. Derma cepat. Kau tak tambah lagi duit. Bagi dulu. Jarang. 2.5 pun banyak. 2.5 banyak. Orang kata kalau kita keluarkan 2.5 banyak, tapi kalau orang bagi 2.5 sikit kan, 2.5 juga, tapi tengoklah nafsu. 2.5 kita bagi, oi, banyak tu 2.5. Kalau kita dapat 2.5, 2.5 ukur hidup dengan nafsu. Padahal angka begitu dah, tapi kita yang begitu-begitu. Maka ada kekosongan dalam diri kita untuk cari Allah SWT. Kosong itu, untuk diisi. So kalau kita isi dengan benda yang kosong juga, memanglah kosong. Sunyi, isi dengan makhluk pun dia pun sunyi. Macam mana dia boleh hilangkan kesunyian kita? Dia pun sunyi. Dia ingat kita akan hilangkan sunyi dia. Kita pun ingat kan dia hilangkan sunyi kita. Tak ke, kita saling sunyi menyunyikan. Orang ingat, orang akan, hubungan kita kepada makhluk akan menyenangkan. Lebih susah pun menyusahkan. Kata tak ada pasangan, tak ada anak, tak ada. Akhirnya ada anak pun ada lain macam juga, pening ni. Dulu tak ada anak, orang kata tak ada anak lagi ke, pening nak dengar orang cakap. Bila ada anak, pening nak dengar anak cakap. Macam-macam lagi. Kehidupan ni tak berhenti. Dia nak isi kosong dengan kosong, diisi kosong. Maksudnya mungkin dah kahwin, tak ada anak kot, sebab tu ada masalah. Dapat anak lagi, ada masalah lagi. Mungkin tak diisi lagi satu kot. Sudah. Dapat lagi pening lagi. Bila berhenti? Tak ada berhenti. Kosong itu kosong. Sebab itu makna as-samad itu ialah itu. Bahasa akidah kan, tempat kita bergantung lah. Tapi bahasa tasawufnya, isi kekosongan itu satu-satunya. Kalau selesai kekosongan kita diisi dengan hakikatnya, selesailah hidup. Orang itu tunggu mati saja kalau dah diisi kekosongan itu dengan kesemua maksud. Tapi letihlah sikit perjalanan dia. Perjalanan tu letih. Memang bukan senang nak isi hanya Allah. Kena menangis dulu. Allah juga nak makan apa ni, kan? Kena menangis, kena peluh, kena berdarah. Semua ada proses. Proses untuk apa? Innani anallah. Tahakuk. Bila Allah perkenalkan sesungguhnya akulah Allah, selesai. Tapi nak dalam jalan tu, perjalanan kita tu, ini anastu nara, aku nampak macam ada api, aku nak pergi tengok. Perjalanan Nabi Musa AS sebelum innani anallah tu, kena lari dari Fir'aun dulu. Bukan lari dari Fir'aun, awal-awal dah kena dalam sungai kan, kena bela dengan Fir'aun, lari nak kena bunuh dan sebagainya. Akhirnya nampak api kan, yang kan sangkanya nampak api, tapi Allah panggil untuk khitab. Kehidupan begitulah. Kadang-kadang kita takut kepada api. Kadang-kadang kita api memang membakar kan, tapi tengoklah siapa yang nak bakar. Kalau Allah SWT lain cerita bakarnya api Nabi Ibrahim, lain kan, cerita apinya Nabi Musa pun lain ya. Maka dia ada simbol api, dia ada simbol air, hizbul bahar kan, hizbul bahar. Bukan ada orang buat hizbun nar pula kan.
Itu masyrab. Tapi api pun dah disebut dah dalam Ibu Bah. Ya ala kulli hal, as-samad itu ialah pergantungan ya Allah Subhanahu wa taala sebagai al-masmud ilaihi fil hawaish. Orang maksud zat yang mana terhajat kepadanya semua hajat, dan dia tidak memerlukan kepada selainnya. Orang bila muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita bukan dua pihak, muamalah kita satu pihak saja. Kita perlu ke Allah, Allah tak. Kan kita, aku bagi, so apa aku dapat? Kau tak bagi pun aku tak kisah. Kata Allah Taala, apa yang kau bagi, itu pun aku bagi. Maknanya kita hubungan kepada Allah bukan dua hala, maknanya bukan what you give you get back. Tak. Bukan. Allah memang bagi sebab Allah nak bagi. Dan kita ni laluan untuk bagaimana Allah pilih kita untuk berhubungan kepada Allah. Tak ada besar mana sabar kita ni berbanding redha Allah. Aku dah habis sabar ni, Allah. Tak ada apa-apa, belum apa-apa lagi di sisi Allah. Kalau belum apa-apa, belum apa-apa. Tak boleh rasa besar segala yang kita buat. Saya duha dah, tahajud dah, semua dah. Semua lah. Tapi yang semua, mana ada semua? Tapi hidup susah jugalah. Mana ada susah, ada orang lagi susah pun bohong. Sini pun semua saya dah buat pun bohong. Saya dah susah pun bohong, ada lagi susah. Ini kehidupan. Sebab tu tasawuf ada kunci besar dalam muamalah. Apa dia? Jujur. Sidqum Allah. Jujur tu kunci besar yang disyarah oleh tasawuf. Tasawuf aja. Maksudnya kalau orang jujur dengan Allah, tahu kehidupannya, maknanya ibadahnya satu hala saja sebenarnya. Tentang aku menuju Allah SWT untuk redha. Pergi kepada Allah litarda, untuk dia redha. Bersama mana kita punya redha kepada Allah, bersama mana kita punya sabar, tak ada apa-apa. Betul. Bukan ketika kita letih sabar, bukan mengeluh letih sabar, tapi minta tambah sabar. Minta tambah sabar. Allahumma afriq alaina sabran. Tambah sabar. Bukan cakap Allah dah sabar sangat dia ni. Di sisi Allah kalau belum lagi. Kau nak aku macam mana wahai Allah? Macam mana ya Allah? Nak lah, macam mana boleh? Jujur. Itu dia punya kesimpulan daripada Allahus Samad. Maksudnya hubungan kita kepada Allah ialah hubungan apa? Bakal kapal. Bakal kapal tak patah balik lah. One way direction. Kan? Kalau kita tak ada hubungan kepada Allah, dah tak ada hubungan kepada sesiapa dah. Tak ada. Kalau tak ada Allah, syait lain dah. Tak ada. Daripada awal baik syait lain. So, tak ada hubungan itu. Tapi satu saja, kalau orang jujur dengan Allah, dia tak akan sia-siakan. Itu full stop. Kalau orang jujur dengan Allah, dia tak akan sia-siakan. Mustahil. Orang yang tak jujur pun Allah tak sia-siakan lagi. Orang yang tak jujur pun Allah tak sia-siakan. Tengok berapa ramai orang buat hal dengan Allah, buat maksiat, ahli maksiat semua. Akhirnya last kali pun dia bertaubat. Allah tak sia-siakan dia sejak awal. Kita kalau Allah beri jujur, kita usaha untuk jujur, Allah lagi tak sia-siakan. Tapi kadang-kadang nak faham cara Allah menghargai kita ni dengan cara kita menghargai sesama kita, tak betul. Cara kita menghargai diri kita, tak betul. Kalau Allah SWT bagi idea macam mana kau nak diciptakan, kita pun tak fikir macam mana masuk dalam rahim betul. Kita pun tak tahu macam mana proses kita nak lahir. Allah SWT ciptakan kita dah sempurna untuk lahir tu pun. Kan? Kalau kita asal 9 bulan terus lahir lah kan. Terkejut mak kan. Apa ni? Dah lahir anak pula lah. Ya Allah susun dia dulu, Allah pun tahu. Kalau kita compare lama sangat dalam rahim ni. Kalau dia terus lahir, nanti mak terkejut nanti. Pengsan mak. Ya Allah tahu kejadian kita pun Allah tak tahu. Hikmah itu saja besar lagi. Kita tak boleh rasa
kemuncak lah dalam hidupan kita ni. Allah kita dah tak tahu nak buat apa, tak banyak lagi yang kita kena buat. Tapi jujur Allah tak sia-siakan, ya. Wallahu alam. Itu ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak yalid, melahirkan, wa lam yulad dan tidak dilahirkan. Kita tengok ayat ni sikit, ya. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, mengapa Allah SWT dahulukan tidak melahirkan berbanding tidak dilahirkan? Kerana asal sesuatu ialah dilahirkan dulu baru melahirkan. Kenapa Allah tak kata tidak dilahirkan dan tidak melahirkan? Kerana orang dilahirkan dulu ke melahirkan dulu? Kita ni dilahirkan dulu ke? Kita taklah melahirkan. Tapi manusia itu dilahirkan dulu ke melahirkan dulu? Dilahirkan. Tapi Allah SWT kata lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa dimulakan dengan melahirkan? Kalau kita boleh jawab tahap Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi jawapannya, al-jawab innama waqa'at al-bada'ah bi annahu lam yalid li annahu mud'u anna lahu walad. Kerana Allah utamakan lam yalid, tidak melahirkan, kerana kerana yang ramai ni masalah mengatakan Allah ada anak. Tak ada cakap Allah ada ayah. Jadi yang selalunya orang kata Allah ada anak. Jadi Allah nafikan yang selalu orang cakap dulu, lam yalid. Kenapa? Selalunya orang menganggap Allah ada anak. Orang musyrikin Arab mengatakan malaikat anak-anak perempuan Allah. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Orang Nasrani kata Al-Masih anak Allah. Tak ada orang yang kata Allah ada ayah. Jadi fokusnya kepada yang utama dulu. Yang apa? Lam yalid itu. Lam yalid wa lam yulad itu penambahan, walaupun tak ada orang sebut, tetapi itu takkid agar apa? Tahu Allah SWT tidak memerlukan selainnya. Itu sambung kepada Allahus Samad. Kalau dia dilahirkan, maka dia berhajat kepada ayahnya. Tetapi dimulakan dengan tidak melahirkan untuk membangkang. Walihada sabab bada abil aham, kerana itu dimulakan dengan yang paling penting, iaitu menolak dakwaan yang lain, menolak dakwaan yang lain. Adapun anak ini dulu, anak hakiki dengan anak majazi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menafikan anak hakiki dan anak majazi. Anak majazi ni apa? Anak angkat. Anak hakiki pun tak, lam yalid. Anak hakiki pun tak, anak angkat pun tak. Allah SWT sebut lam yattakhiz walada. Allah SWT tak pernah ambil siapa-siapa sebagai anak. Jadi dalam Quran ada menafikan adanya anak betul kepada Allah dan anak angkat kepada Allah. Dua-dua Allah nafikan. Dalam surah Al-Ikhlas Allah SWT sebut apa? Lam yalid, tidak melahirkan. Itu anak betul. Dalam surah Al-Isra Allah SWT kata walam yattakhiz walada. Dia tak pernah ambil siapa-siapa sebagai anak angkat. Itu menafikan anak angkat. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan al-ahadiyah tadi, qul huwallahu ahad, was-samadaniyah, was-samadiyah, Allahu Samad, itu membawa secara wajibnya menafikan waladiyah dan mauludiyah, menafikan melahirkan dan dilahirkan. Maknanya sebut Allahu ahad, qul huwallahu ahad dengan Allahu Samad itu pun sudah menafikan lam yalid wa lam yulad itu. Tapi memang dalam Bible mengaitkan dalam bahasa Hebrew mengaitkan orang Yahudi ni anak, sama ada itu ialah istilah yang direka oleh orang Yahudi untuk merasakan mereka ni dekat dengan Allah, maka mereka menggunakan seolah-olah Allah mengatakan mereka anak, ataupun majazi ataupun kiasan, mutasyabihat. Mutasyabihat itu tidak boleh difaham dengan makna zahir. Mungkin bahasa ketika itu Allah SWT menganggap manusia sebagai anak dengan makna kasih sayang.
Tetapi ramai ulama mengatakan itu ialah rekaan orang-orang Yahudi yang menganggap bahawa mereka ialah anak-anak Allah. Sebab menggunakan kalimah anak itu sendiri tidak layak bagi Allah. Walaupun ada istilah anak itu, maka itu ialah mutasyabihat. Bolehkah Allah Ta'ala gunakan mutasyabihat begitu? Boleh sahaja, sebagaimana ada tak mutasyabihat dalam Bible? Ialah ayat-ayat yang macam tu lah tadi, anak dan sebagainya, itu mutasyabihat lah. Tidak boleh faham dengan cara zahir. Apa maksud, apa bukti Bible ada mutasyabihat? Dalam Sahih Muslim ada riwayat Sayyidina Abu Hurairah cerita Nabi SAW bersabda, di akhir zaman nanti, di akhirat nanti, ada satu orang hamba ni Allah panggil, Allah tanya, abdi, hambaku, marid tu falam ta'udni, aku sakit dan kamu tidak ziarah aku. Maka hamba ni dekat akhirat ni orang beriman lah, dia kata, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, macam mana aku nak ziarah kau sakit sedangkan kau Tuhan semesta alam? Takkan kau sakit pula sampai aku boleh ziarah pula? Maka Allah Ta'ala sebut, maridu abdi, kamu tahu ada satu hamba ku sakit, dan kamu tahu kalau kamu ziarah dia, maka kau akan dapati aku di sisi dia. Nampak? Jadi Allah bagi tahu memang bukan Allah sakit, kan? Tapi ada kiasan lah. Allah menisbahkan sakit kepada dirinya sebagai mahabbah kepada orang sakit. Walaupun Allah tak sakit, tapi Allah menggunakan istilah itu. Maka istilah cinta, selalunya Allah gunakan istilah cinta ini dengan cara majaz. Orang sufi kata Allah pakai mutasyabihat ni kerana mahabbah. Jadi kita tak. Dan hadis ini tiga benda. Dia kata aku lapar, aku sakit, aku lapar, aku dahaga. Tiga benda. Dan semua pasal hambanya. Dan tiga-tiga kisah ini ada dalam Bible. Tiga-tiga ini ada dalam Bible, sebiji. Dalam Book of Revelation, bab yang terakhir sekali, Book of Revelation, bab akhirat nanti, John bawa datang kisah. Dekat akhirat nanti Tuhan akan panggil satu hamba dan mengatakan, aku sakit, kenapa kau tak ziarah aku? Sebiji lafaznya tiga-tiga. Maka sebagai orientalis mendakwa bahawa ini ialah rekaan ataupun pemalsuan daripada Abu Hurairah yang mengambil daripada ahli kitab dan disebabkan kepada Nabi SAW. Jadi kita kata sahabat mustahil buat begitu. Maka apa yang berlaku ialah Nabi SAW meriwayatkan mutasyabihat yang sama yang juga pernah diriwayatkan dalam Bible. Sebab tak mungkin Nabi SAW tiru, dan dalam Bible tu sudah ada terlebih dahulu. So maksudnya Allah SWT pernah ceritakan dalam Bible, dan Allah SWT pernah ceritakan melalui Nabi SAW. Dan ini mutasyabihat, dan itu pun mutasyabihat. Dan ini menunjukkan bahawa dalam Bible ada juga mutasyabihat yang lafaz dan maknanya sama seperti hadis tadi. Sama seperti hadis. Ya, ala kulli hal, sebab sesatnya Yahudi dan Kristian ialah disebabkan mengikut mutasyabihat. Sebab tu kita paling tolak sekali tajsim, tashbih. Ini semua ruang-ruang orang nak pergi sesat ni. Sebab orang Yahudi dan orang Kristian menjadi kufur kerana mutasyabihat, faham secara zahir. Dan kerana itu disebutkan oleh Syekh Said Huda pun, ini akan jadi pengikut Dajjal. Sebab Dajjal akhirnya berupa sebagai manusia dan mengaku Tuhan. Jadi orang yang ada tajsim ni akan memilih dia sebagai Tuhan, sebab tak ada masalah kalau Tuhan ada rupa paras. So dia akan bertuhankan Dajjal, kerana Dajjal ada rupa paras. Jadi orang-orang yang terpengaruh dengan Dajjal ini antaranya ialah mujassimah lah. Itu bahaya kerana menjisimkan zat Tuhan. So sebab tu bahkan ramai pengikut Dajjal adalah Yahudi, sebab mereka dah mujassimah dari awal. Mereka sudah menjisimkan Allah dari awal. Jadi ini menunjukkan bahawa kegelinciran mereka disebabkan mutasyabihat. Uslub mutasyabihat ni ada hikmahnya lah, tetapi kita tidak boleh pegang dengan zahir. Tak boleh pegang dengan zahir. Banyak dalam mutasyabihat.
banyak dalam Al-Quran dan hadis mutasyabih, ditekankan hatta oleh Ibn Taymiyah sendiri. Wallahu alam. Nanti kita sambung walam yakun lahu kufuwan ahad. Ni last lah ayat terakhir. Ayat ni Al-Ikhlas dia 3 kali. Al-Ikhlas dia 3 hari punya perbahasan. Itu pun dah banyak potong. Tafsir begitulah, kan? Kalau kita bahasa terjemahan pendeklah sikit, pendek sangatlah. Tafsir begitu, itu pun belum tafsir lagi tu. Baru cerita sikit pasal tafsir. Tafsir lagi. Sahabat kata Sayyidina Ibn Abbas tu syarah ba bismillah sampai pagi. Kita belum buat style tu. Tak pun lah kita nak buat. Kita pun tak setahap itu. Wallahu alam. InsyaAllah kita tangguhkan pada Isnin akan datang. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.